Dan para pendengar Fitnas Studios, kembali lagi ke YouTube channel kesayangan anda dan juga DJ kesayangan anda bersama saya lagi Fitnas, dan juga menyampaikan kisah-kisah seram ataupun cerita-cerita misteri yang pernah berlaku di antara kita semua. Untuk pada hari ini, sebelum kita lanjut ke cerita yang pertama, saya nak disclaimer awal-awal dulu. Siapa yang ada penyakit kronik atau penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, saya harap anda ambil langkah lain untuk mendengar, ataupun ambillah langkah lain untuk mendengar cerita ini sebelum anda menonton. Sebab dalam video ini ada berbagai elemen-elemen seram yang boleh meranjatkan diri anda. Okey, kalau tidak apa-apa lagi, marilah kita mulakan dengan cerita yang pertama. Sebelum itu, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Let's roll it. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Untuk cerita yang pertama ini, aku menerima cerita ini melalui Instagram. Yang menghantarkan cerita aku ni adalah bernama Natasha. Kata, Assalamualaikum Fitnas Studio, saya ni Natasha, berumur 17 tahun. Kejadian ini pernah menghantui diri saya ketika PKP 1.0 pada tahun lepas. Dia kata waktu itu saya orang kata couple dengan seorang lelaki, dan BF saya ni pun okey orangnya. Dan pada satu hari tu kita orang bergaduh pasal saya ni terlampau salah anggap dekat dia, overthinking. Walaupun dia pergi jumpa klien, saya cakap dia pergi jumpa perempuan lain. Apa tu, bila malam tu saya bergaduh dengan dia, saya duduk dalam bilik je, saya menangis, saya mesej dia juga mesej saya, tapi saya tak balas. Saya kata tak apalah, biarlah apa semua. Dia saya dalam keadaan kemurungan lah. Saya menangis. Tiba-tiba dalam keadaan saya menangis tu, saya terdengar ada satu suara lagi satu menangis juga. Saya macam lepas tu saya cuba berhentikan tangisan saya, dan saya cuba pandang ke arah kiri kanan di seluruh bilik saya. Dan bila saya tengok, tak ada pula bunyi tangisan tu tadi. Lepas tu saya ni duduk kan, saya macam murung, saya termenung kan, saya menangis. Dan apabila saya menangis sekali lagi, saya terdengar suara tangisan yang sama tadi saya dengar menangis juga. Saya cuba cari dari mana arahnya tangisan ini ada. Dan bila saya tengok tak ada. Dan apabila saya terperasan, dekat tingkap bilik saya ada satu sosok tubuh perempuan yang sedang berdiri memandang ke arah tingkap saya. Tingkap saya ni jenis sliding door. Tingkap sliding. Dan bila saya nampak dekat koridor depan rumah saya tu lah ada lampu lah, tapi kat dalam kita boleh nampak orang luar tak boleh nampak kita. Dan bila saya tengok, perempuan tu memandang ke arah saya sambil tersenyum. Dan apabila saya tengok perempuan tu dengan wajah dia, dengan saya tengok makin lama makin dekat, alangkah terperanjatnya saya ternampak ada satu sosok wanita perempuan, mukanya pecah seperti accident, macam tu pecah-pecah lah muka apa semua. Dan dia rambut dia merebang, dia memandang ke arah saya. Dan apabila saya ternampak makhluk tersebut, saya pun terperanjat dan buka pintu untuk lari ke ruang tamu. Dan saya cuba buka pintu saya, dan saya terlupa pintu saya tu saya kunci. Dan saya cuba buka dengan sekuat hati. Lepas tu bila dah buka tu, saya terdengar, tengah saya nak buka tu, saya terdengar bunyi tangisan tadi berbunyi kembali. Dan apabila saya dengar macam tu, saya jadi macam takut tau. Saya jadi macam, apabila kita dah takut, perasaan takut tu dah menyelubungi diri kita tak tahu nak buat apa. Lepas tu bila benda tu saya rasa makin lama makin dekat, saya baru tengok, saya buka kunci bilik tu, saya buka, saya hempas pintu tu, saya lari keluar ke ruang tamu. Saya peluk mak saya dekat dapur. Mak dia kata, kau kenapa ni? Mak ni. Dia cuba beritahu mak dia ternampak apa semua. Dan bila mak dia pergi dekat dalam bilik tersebut, bila mak dia buka lampu, alangkah terperanjatnya makhluk yang tadi yang berdiri dan bunyi tangisan tu tidak ada serta-merta.
Dan Natasha pun cuba cakap dengan mak dia apa yang dia nampak. Lepas tu mak dia kata, besok kau siap ikut mak pergi berubat. Lepas tu dia pergi jumpa seorang tukang ubat dia lah. Tukang ubat dia kata, awak ada masalah ke? Dia kata, saya ada masalah ustaz, saya dengan ni saya bergaduh dengan BF saya menangis. Oh, lain kali kalau awak ada masalah, awak jangan menangis, awak jangan kurungkan diri awak dalam bilik, awak jangan kurungkan awak jangan biarkan perasaan awak ni diselubungi dengan hasutan syaitan ataupun bisikan-bisikan dia. Kita boleh buat apa saja. Kalau kita terpengaruh dengan dia punya bisikan, kita akan ikut dia. Kalau dia suruh bunuh diri, kita bunuh diri. Kalau dia suruh tikam perut, kita tikam perut. Itulah masalahnya. Kita perbanyakkan istighfar, baca ayat suci Al-Quran, ingat Allah SWT, dan dekat mulut dia sentiasa bacalah surah-surah ayat suci Al-Quran. InsyaAllah dia tak akan mengganggu awak lagi. Dan selepas pada kejadian itu, saya dengan BF saya berbaik semula dan sampailah ke hari ini. Dan dia ada pergi pesanan kepada sesiapa yang di luar sana. Ini dia bagi, bukan saya yang buat, tapi dia yang bagi. Dia kata kepada yang pasangan couple dekat luar sana, pasangan anda kalau merajuk ke overthinking ke, kalau dia cuba kurungkan diri dia dalam bilik dan sunyikan perasaan dia, cubalah call dia, pergi cari dia. Sebab apa? Dia boleh buat apa saja. Hasutan syaitan bisa menggegarkan dunia. Itulah pesanan dia, dan itulah untuk kisah yang pertama. Saya harap anda boleh ambil pengajaran daripada nasihat Natasha tadi. Itulah untuk cerita yang pertama. Alhamdulillah. Dan mari kita lanjut ke cerita yang kedua. Okey, untuk cerita yang kedua ini, kisah ini, sebelum kita lanjut ke kisah yang kedua, jangan lupa subscribe, like and share, dan komen apa yang kurang, apa yang tak ada dalam video saya. Komen dekat bawah. Saya akan usahakan akan menambah baikkan video saya selepas ini. Terima kasih. Untuk cerita yang kedua, kisah ini terjadi dengan salah satu kawan aku yang duduk di belakang masjid ataupun di sebelah blok, ataupun nak katakan macam ni, seberang jalan. Dia duduk apartmen. Dia ni pernah couple dengan seorang budak Sabah. Budak Sabah ni okey dengan dia. Dia pun pernah couple elok lah, dah couple dalam 6 bulan 8 bulan macam tu. Tiba-tiba diorang ni jadi macam satu macam. Jadi macam tak rapat, tak sweet, tak apa semua. Dan aku pun tanya pada kawan aku, kenapa korang tak macam ni? Dia lah overthinking. Dan bila aku tanya pula sini, dia lah overthinking. Lepas tu diorang berbaik semula. Lepas tu ada satu hari tu diorang bergaduh. Pasangan dia yang cerita kat aku ni pasangan perempuan. Dia kata waktu diorang bergaduh tu, diorang bergaduh dalam telefon. Waktu diorang tengah bergaduh dalam telefon tu, BF dia kata, you ni kenapa lah? You ni, I tahulah you keluar dengan lelaki lain, tak sayang I lagi. Lepas tu waktu BF dia tengah bercakap, GF dia cuba nak sambut. Tiba-tiba dia terdengar satu bunyi ketukan pintu yang berada di luar rumah dia tersebut. Seolah-olah bunyi dia tong tong tong. Dan apabila GF dia terdengar, dia terus tutup telefon, matikan telefon, dan terus bergegas ke pintu depan. Dan apabila dia tengok dekat lubang pintu, dia ternampak BF dia tadi berdiri di depan pintu beliau. Dia macam malas nak buka kan, dah bergaduh tadi. Lepas tu bila dia buka, yang BF dekat luar ni, padahal baru lepas telefon ni, BF GF dia buka pintu. BF dekat luar rumah kan. Dia pun, you kenapa datang malam-malam ni? BF dia diam. Lepas tu tiba-tiba BF cakap, I datang, I nak minta maaf, I banyak buat salah. Lepas tu GF dia kata, okay, you masuk dulu lah. Lepas tu bila dia nak pusing, dia dah pusing, dah cakap BF dia dah pusing kan, pusing.
Dia nak masuk ke bilik, nak ambil kunci. Tiba-tiba handphone dia berbunyi. Tututut, tututut, tututut. Lepas tu bila dia tengok dekat handphone dia, BF dia pun macam, dia pun angkat lah. You takkan depan rumah nak call? Lepas tu BF dia kata, depan rumah? You, I dekat rumah. Sejak bila I dekat depan rumah you? Dan apabila GF dia tadi keluar pada bilik, tengok pada pintu depan, alangkah terperanjatnya makhluk yang menyerupai boyfriend dia tadi sudah tidak lagi kelihatan. Dan apabila dia cakap, you jangan main-main lah, I tahulah you kat depan rumah I. BF dia kata, you sumpah I dekat rumah. Okay, kalau tak percaya, kita VC sekarang. Bila GF dia VC dengan BF dia tengok, betul BF dia dekat rumah. Dan BF dia tertanya, siapakah yang berdiri di depan pintu rumah dia? Dan apakah makhluk yang menyerupai boyfriend dia? Dan dia cuba cakap dengan mak dia, ataupun mak dia dengan bapak dia. Bapak dia kata, mungkin ada penunggu situ ke, ataupun kau ni suka balik malam-malam ke, kau pun balik keluar pukul 8, balik pukul 2 pagi, 3 pagi, kau ingat rumah ni hotel. Ya, itu saya tambah. Kata kau balik 2 pagi, 3 pagi, mentang-mentang sekarang ni kau tak sekolah, lepas tu kau boleh keluar. Mungkin ada makhluk-makhluk yang mengikut kau. Kau masuk rumah, kau tak baca apa-apa, kau tak baca bismillah ke, kau tak baca ayat kursi ke. Kau masuk bilik, tukar baju, terus tidur. Mau benda tu tak ikut. Lepas tu mak dia cuba bawa dia pergi pusat perubatan. Perubatan kata ada benda yang mengikut kawan aku ni. Ada benda ni mengikut. Dah lama dah benda ni mengikut. Cuma dia tak meresap kat tubuh badan dia. Dia dah lama mengikut dah. Dan dia kata sejak pada hari itu dia tak akan keluar malam lagi. Dia keluar tapi dia balik awal. Pukul 12 macam tu, pukul 11.30, 9.45 dia dah ada kat rumah. Dia tak akan balik lewat pukul 1-2 pagi. Dan dia tak akan buat perkara-perkara yang tidak elok kat luar sana untuk membawa musibah pada diri dia. Dan benda ni ikut dia sampai ke rumah. Itulah untuk kisah yang kedua, untuk misteri perintah berkurung. Untuk misteri perintah berkurung ni banyak sebenarnya kisah-kisah yang disampaikan. Kalau korang nak misteri perintah berkurung part tu, korang komen dekat bawah. Dan ada macam lagi kisah aku akan sampaikan. Dan itulah untuk cerita pada malam ini. Sekian, terima kasih. Dan sebelum saya menutup ataupun kita menutup tirai Fitness Studios, saya nak nasihatkan kepada anda semua, stay safe, dan juga jaga kesihatan, jaga diri, patuh SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, dan sentiasa amalkan social distancing, basuh tangan dengan hand sanitizer, dan jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Dan 3 hari bulan 7 2021 di Selangor dan juga di Ampang, di seluruh Selangor akan menjalani PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Dan semoga kita duduk rumah dan jangan keluar ke mana-mana kalau hal yang tidak penting. Itulah nasihat saya. Kita jumpa pada minggu depan setiap hari Khamis malam Jumaat di jam 11.45 malam di Fitness Studio. Assalamualaikum. See ya. I see you when I see you. What's up, bro?